Ada 100,000, kita nak pilih yang mana? Saya dah mula pegang duit ni pada usia saya 20 tahun. Okey. So sekarang adalah sedikit pengalaman saya yang saya teliti dengan sangat-sangat detail tentang SB tabung haji ataupun emas. Di manakah platform, di manakah tempat yang paling sesuai, di manakah tempat yang paling bagus dan selamat. Kenapa saya pilih kedua-dua ni tempat ni? Sebab dia selamat. Dia adalah satu medium yang low risk. Okey. Antara persamaan dua-dua ni adalah ulama. Okey. Low risk ASB dan tabung haji ni pun low risk. Emas pun dia low risk. Saya tak nak cakap topik-topik yang berkaitan risiko yang tinggi. Saham, kripto, hartana, semua ni dia memerlukan satu ilmu yang lebih kompleks. Tapi untuk kebanyakan masyarakat, mudah untuk saya nak berkongsi kat sini. ASB dan tabung haji dan juga emas ni benda yang tak tinggi risiko. Rumah kalau kita silap beli, kita akan dijerat dengan hutang tu puluhan tahun. Kos nak beli rumah pun bukanlah 1 gram 2 gram. Kita tak boleh beli rumah sebata 2 bata. Kita kena beli satu rumah terus. So sekarang ASB dan tabung haji dan emas ni adalah satu comparison yang yang agak dekat. Comparison yang dekat dan masing-masing adalah low risk. Waalaikumsalam Rin. Okey. So dekat sini, tapi kita nak pilih yang mana? Kita di persimpangan lah. Kita di persimpangan sama ada kita nak pilih ASB ataupun tabung haji ataupun kita nak pilih emas. Okey. So tuan-tuan dan puan, mungkin tuan-tuan dan puan ada pendapat pandangan masing-masing. Cuba letakkan dekat komen. Kalau tuan-puan diberi pilihan, tuan-puan nak pilih yang mana? Kan mungkinlah masing-masing kita ada pendapat dan pandangan masing-masing. Ini saya akan berkongsi pengalaman saya sendiri, tuan-tuan dan puan. Okey. Alright. Kalau melibatkan duit yang jangka pendek lah, duit yang kita nak pakai kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun. Kalau duit itu adalah kurang 2 tahun, nasihat saya tak ada masalah. Letakkan saja dekat ASB ataupun tabung haji. Tapi kalau matlamat kita melebihi 2 tahun, kita kena letakkan di emas. Kenapa? Ada sebab, tuan-tuan dan puan. Kejap lagi kita akan bagi lagi details. So sekarang kita bagi comparison dulu. Jelas tengok kat sini comparison yang simple saja. ASB low risk, risiko yang rendah. Ialah apa sangat kan risiko dia? Habis kuat pun inflasi dan juga kejatuhan duit ringgit. Risiko yang berlaku. Emas apa saja risiko dia? Mungkin hilang, okey, ataupun kita terlupa nak letak kat mana. Selalunya begitu. Bila dah banyak emas ni, kita pun tak tahu dah letak kat mana. Sebab itu datangnya kita panggil safe deposit box. Kita boleh letakkan emas kita, simpan dekat safe deposit box pun boleh, ataupun kita menggunakan kaedah yang public gold sediakan, iaitu melalui kaedah akaun emas DAP. Menabung emas dalam akaun pun mudah juga. Okey tuan-tuan dan puan. So kalau melibatkan duit yang ada tu nak pakai dalam masa short term, bila mana short term, letakkan saja dekat ASB ataupun tabung haji lah. Okey. Tapi kalau long term, contoh nak beli rumah lagi 5 tahun, nak pergi haji lagi 5 tahun, nak pergi umrah lagi 3-4 tahun, dana pendidikan anak-anak, anak nak masuk universiti lagi 10 tahun contoh, kan? Ataupun dana persaraan, nak protect duit KWSP, duit tabung haji, duit-duit yang dapat seketul-seketul ni, duit pencen, duit gratuity, kan dapat seketul ni, kalau tak di protect betul-betul, tuan-tuan dan puan, tuan akan lihat semakin lama duit tu semakin berkurang, nilai dia semakin lama semakin jatuh. Contoh, saya bagi contoh simple saja. Okey, dekat tangan saya ni tuan-tuan dan puan, dekat tangan saya ni ada 1 dinar. 1 dinar ini zaman Rasulullah dahulu 1400 tahun yang lalu. 1 dinar ini boleh beli seekor kambing. Hari ini walaupun dah lebih 1400 tahun, 1 dinar yang sama tetap boleh beli seekor kambing. Okey. Tapi bila mana melibatkan duit, saya ambil satu botol ni lah, satu botol minuman air mineral Al-Waldi ni. 5 tahun lepas mungkin harga dia 80 sen, 60 sen. Hari ini satu botol yang sama, tapi kita kena keluarkan duit yang lebih. Kita kena keluarkan RM1.50. Contoh katakan. Nampak tak? Ini yang kita tak nak berlaku kepada kekayaan kita. Dapat duit KWSP RM500,000, letakkan dekat bank, dekat tabung haji SB, dapatlah dividen 4-5%.
Nampak berganda, nampak duit tu semakin berkembang, tapi kuasa beli jatuh. Kita tengok kedai Eko, kita tengok kisah roti Gardenia saban tahun. Okey, ada saja kenaikan-kenaikan. Sebab apa? Duit kita dah jatuh nilai. Sebab tu kalau kita simpan duit yang banyak dalam ASB tabung haji, memang dapat dividen tapi tak cukup sebenarnya. Kenaikan kos haji mengakibatkan duit tu, contoh dulu saya ingat lagi nak pergi haji, permulaan yang tabung haji buat tu yang tanpa ada apa-apa subsidi tu kan, 30,000 untuk yang T20. Sekarang 30,000 untuk T20 dah tak cukup tuan-tuan dan puan. Dah 33,000, 36,000. Semakin lama semakin meningkat. Sebab apa? Sebab kos kita pergi buat haji sama saja, tidur hotel, pergi sa'i, pergi lontar jamrah, apa semua tu sama saja. Tetapi kos yang terlibat dalam proses itu yang mengakibatkan kita perlu pertambahan. Inflasi berlaku. Tapi tidak dengan emas, tuan-tuan dan puan. Kalau 3 tahun lepas nak pergi haji, kos dia 30,000 untuk T20. Hari ini 30,000, 3 tahun lepas lebih kurang 30,000. 30,000 tu boleh beli 100 gram emas. Hari ini 100 gram emas yang sama, tak perlu tambah-tambah pun, tetap boleh pergi tunaikan haji T20 juga. Nampak tak kat situ? Sebab tu saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, yang mana ada duit yang banyak dekat dalam ASB dan tabung haji, kena consider untuk alihkan dalam bentuk aset emas macam ni, untuk nak protect the value tu, nak protect kekayaan tuan-tuan dan puan. Okey. Kita lihat lagi satu contoh kat sini tuan-tuan dan puan. Ini bukti saya bagi contoh kat sini adalah untuk harga 1 kilo. Harga 1 kilo emas di Public Gold, tuan-tuan puan, lihat pada tahun 2000 harga dia 35,000 saja. 1 kilo ni pernah berharga 35,000, iaitu pada tahun 2000. Okey, hari ini tuan-tuan dan puan lihat 2023 tahun lepas dah lebih 300,000. Tahun ini 2024 1 kilo emas sudah melebihi 400,000 harganya. Tahun depan 400 lebih lagi, 500,000. Confirm tuan-tuan. Graf dia tuan-tuan, lihat graf dia pernah turun tak? Pernah turun tak? Dalam jangka pendek ia ada naik turun, tapi dalam long term, sebab itulah duit KWSP, duit pencen ke, duit yang kita simpan ke ASB tabung haji banyak-banyak tu kan, untuk kita simpan long term, tapi kita tidak memilih platform yang betul. Sebab tu kalau long term tuan-tuan lihat, jangan takut tuan-tuan, jangan takut harga emas turun ke apa. Dia akan, ni sejarah 20 tahun tuan-tuan, 23 tahun tu be exact. Kalau saya ambil carta 2024 pun sama juga, kenaikan dia macam tu juga. Tapi kena ingat, okey, garis panduan dia mudah saja. Tuan-tuan tengok kat sini. Kalau yang nak disimpan, duit itu nak disimpan melebihi 2 tahun, pilih dalam bentuk emas. Kalau kurang 2 tahun, pilih ASB dan juga tabung haji. Contoh macam dana kecemasan. Dana kecemasan tu banyak mana pula Tuan Nazir? Dana kecemasan ni at least 3 bulan gaji. Contoh kalau gaji tuan-tuan 5,000 kali 3, 5 kali 3 15,000, letakkan ke ASB dan tabung haji, tak ada masalah. Sebab dana kecemasan ni, if anything happen, inilah tempat untuk kita nak korek dahulu. Dah habis kat sini, baru kita pergi dekat emas pula. Okey, ingat dana kecemasan yang terbaik dana kecemasan adalah di ASB ataupun tabung haji. Tapi kalau susah dana kecemasan, walaupun mula-mula kecemasan tapi end up nak travel pergi holiday pun ambil dana kecemasan juga, tak boleh macam tu. Kalau rasa susah dana kecemasan itu dalam bentuk ASB dan juga tabung haji, alihkan dalam bentuk emas pun okey, sebab emas juga adalah duit. Kalau ada target matlamat lebih 2 tahun dan ke atas, contoh pergi haji kan, lagi nak beli rumah, lagi apa lagi, pendidikan anak-anak, lagi apa lagi kat sini kita boleh letak, persaraan. Kalau melibatkan targetnya macam contoh macam ni, boleh letakkan tabungan tersebut dalam bentuk emas. Contoh nak beli rumah yang bernilai 500,000. Nak beli rumah 500,000 tuan-tuan dan puan, kena menabung at least 50,000. Nak menabung 50,000 tu pula ambil masa beberapa tahun, betul tak? So bila mana ambil masa beberapa tahun, yang tu kita kena tengok kat sini time frame tu yang saya cakap tadi tu. Bila mana time frame itu melebihi 2 tahun dan ke atas,
tak perlu risau, tukarkan saya dalam bentuk emas lebih berbaloi. Nak pilih yang mana? Kalaulah diberi pilihan tuan-tuan, ada 100,000 hari ni, ada 100,000, kita nak pilih yang mana? Kita tengok. Jom kita buat kira-kira sedikit lah. Kita ada 100,000, kita nak pilih yang mana? Sebab saya dah pernah beberapa kali bimbing customer saya membeli emas bernilai hampir 100,000 pernah, lebih 100,000 pun ada juga. Okey. Sekarang katakanlah kita ada RM 100,000. 100,000 ni biasalah orang yang pencen ataupun yang dapat KWSP, yang ada gratuity kan, dapat 100,000 ni benda yang biasa sebenarnya. Okey. Ataupun jika tuan-tuan dalam bank sekarang ada 100,000, nak buat decision macam mana? Nak pilih emas ke, nak pilih ASB ataupun tabung haji? Kita lihat. Alright. Ini adalah faktor tuan-tuan. Jika kita contohnya saya ambil at least 5 tahun lah 5 tahun punya data. Sebab kita nak menyimpan ni bukanlah menyimpan nak guna esok lusa. At least masa depan kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Walaupun pencen umur 55 tuan-tuan, umur pencen dekat negara kita ni lebih kurang umur 55 tahun. Umur rakyat di negara kita ni lebih kurang range dia umur 75 tahun. Nampak tak? Walaupun pencen 55 sampai 75 tu ada lagi 20 tahun. Kena buat keputusan yang jelas Kalau tidak nanti terpaksa pergi kerja balik. Okey. Sebab apa? Tabungan dah habis, simpanan dah habis, pendapatan tak ada. Contoh. Okey. Alright. Okey tuan-tuan, cuba bayangkan, let's say lah pada tahun 2019. Saya ambil 5 tahun lepas lah. Okay, 2019. Katakanlah tahun 2019 kita dah ada 100,000. Katakanlah kita pilih untuk letakkan dekat ASB ataupun tabung haji. Okay. Maka pun dah tak ada dah tuan-tuan. Tak apa. Asalkan nampak Hari ni saya pakai banyak warna merah sebab warna merah banyak lagi ink dia. Okay. 2019, kita tengok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Okey, kita nak lihat berapa dah duit kita jadi. Okey. Kalau ASB dan tabung haji ni, dia punya dividen tu sekitar berapa? Kita boleh walaupun ada 4%, 3%, 6%, kita ambil 5% lah. Kita ambil percentage yang mudah untuk kita nak kira lah. At least semua orang boleh accept 5%. Okey. Setiap tahun 5%. Jom kita tengok apa yang terjadi. Okey, kita buat kira-kira sama-sama. Saya tunjuk kat sini Okey, bayangkan tuan-tuan dan puan, kita ambil kalkulator. Okey, 105,000. Okey, 5,000. Okey. Lepas tu kita kali lagi dengan 5% tahun seterusnya. Tambah balik dengan modal asal kita 110,250 tadi tu. Jadi sekarang kita ambil mudah kira adalah 116,000. Okey, 116,000. Selepas 3 tahun kali lagi 5%. Okey, tambah lagi 116,000. Kita dah jadi, duit kita dah berganda menjadi 122,000. Okey. Tahun 2024, tahun ni. Okey, duit kita dah jadi banyak mana? Tambah balik dengan 122,000. Okey, dah jadi 128,000. Alhamdulillah. Selepas 5 tahun, daripada 100,000, duit kita dah berganda menjadi 128,000. Okey. Itu kalau tuan-tuan dan puan mengambil pilihan meletakkan 100,000 tadi tu dekat ASB ataupun tabung haji. Okey. Alright. Sekarang kita tengok pula emas. Emas ni purata kenaikan harga dia tak fix tuan-tuan dan puan. Dia tak adalah tahun ni 5, dia bukanlah setiap tahun 20%, tidak. Setiap tahun 5%, tidak. Harga emas ni ada naik turun. Ada tahun dia naik 5%, ada tahun naik 10%, ada tahun naik 30%, ada tahun turun 15% pun pernah jadi. Tetapi secara purata kenaikan harga emas ni sekitar 10% setiap tahun. Okey, saya dah kira dah tuan-tuan dan puan, pada tahun 2019 harga emas waktu tu sekitar RM200.
RM200 per gram 2019. Okey, teman boleh cek, ini adalah fakta. Saya cek, ini adalah fakta harga emas untuk berketurunan 999.924 karat. Okey, so bermaksud 100,000 ni, kalau kita beli emas pada tahun 2019, kita tengok kita dapat berapa gram. 100,000 bagi dengan 200 gram, RM200 per gram, kita akan dapat 500 gram. Okey, pada tahun 2019 kita dapat beli 500 gram emas. Hari ini 2024, kita nak jual balik 500 gram tu. Kita nak jual sebab kita nak tengok, kita nak compare kan, comparison ASB dan juga tabung haji, yang mana lebih berbaloi. Okey, kita lihat harga hari ni tuan-tuan dan puan. Sel harga 1 gram yang kita jual hari ni adalah 383. Okey, 383. Alright, 383 per gram kalikan dengan 500 gram, kita dapat berapa? Okey, kita lihat 383 kalikan dengan 500 gram, bermaksud kita dapat 191,500. Okey, RM 191,000. Sekarang benda yang sama saja, kita ada 100,000, kita pergi letak kat ASB dan tabung haji 5 tahun lepas. Ataupun 100,000 yang sama, kita pergi letak dalam bentuk emas, dapat setengah kilo. Benda yang sama je kita buat, right? Tapi tengok hasil dia sekarang selepas 5 tahun. Selepas 5 tahun, ASB dan tabung haji memberikan pulangan sekitar 28% selepas 5 tahun. Bermaksud 28% kalau kita bagikan kepada 5, setahun lebih kurang 5.6% lah sama lah, lebih kurang kalau ikutkan tahunan lebih kurang 5.6% per tahun. Kalau dalam bentuk emas, memberi pulangan selepas 5 tahun sekitar 91%. Kalau kita lihat dalam per tahun 91% bagi 5, setahun sekitar 18% per tahun. Sekarang pilihan di tangan tuan-tuan dan puan. Now kita nak project, kita nak plan untuk 5 tahun ke hadapan pula. Okey, jelas tak tuan-tuan dan puan? Sekarang saya dah bagikan data dan fakta kepada tuan-tuan dan puan 5 tahun yang lepas dan sampai hari ini. Now tahun 2024 kita nak buat keputusan untuk 5 tahun ke hadapan pula. Kita kena tengok sejarah yang berlaku untuk kita nak mencorak masa depan kita. Purata kenaikan purata dividen ASB tabung haji tuan-tuan, lihat ASB tabung haji purata dia sekitar 4 ke 6%. Ini purata dah 20 tahun punya data. Okey, 20 tahun punya data. Dan kita nak lagi 5 tahun, lagi 10 tahun pun kita nak buat projection lebih kurang sama saja. Emas, saya selalu cakap at least 10% dah cukup. Emas 10%, tapi alhamdulillah dapat lebih, dapat 18%. Tak apa, nampak clear saya tebalkan sikit, 18%. Okey, alright tuan-tuan dan puan, nampak tak kat sini saya dah bagi penjelasan yang detail untuk tuan-tuan dan puan boleh buat keputusan untuk masa depan. Tapi kena ingat, macam saya cakap tadi, kalau duit untuk jangka pendek kita letakkan ASB dan tabung haji. Untuk jangka panjang 2 tahun dan ke atas, ini saya buat kira-kira untuk 5 tahun. 5 tahun lagi tuan-tuan dan puan, 5 tahun lagi umur panjang, saya akan buat live lagi kat sini. Kita akan tengok harga hari ni 417 dengan 5 tahun lagi tuan-tuan dan puan. The same thing will happen. Sebab saya dah menabung emas ni dah 10 tahun tuan-tuan dan puan. Saya mula menabung emas pada tahun 2014. Gram emas yang pertama saya beli waktu tu harganya RM135 1 gram. Hari ini dah 417 tuan-tuan dan puan. Lihat sendiri betapa jauhnya persentage kenaikan harga emas tu. Okey, alright.
Sebab tu saya boleh buat kira-kira macam ni, dan saya rasa confident dengan ilmu yang saya belajar ni, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan semua ambil manfaat. Duit kertas, tuan-tuan, duit kertas ni sebenarnya, contohnya duit kertas. Duit kertas ni dia dijadikan untuk apa, tuan-tuan? Duit kertas ni dijadikan untuk apa? Saya baru buat konten, tuan-tuan. Duit kertas ini dijadikan bukan untuk disimpan. Ini adalah untuk transaksi. Kita guna pakai untuk transaksi. Duit kertas dijadikan untuk transaksi jual beli sahaja. Kalau nak simpan, sebenarnya ini bukanlah benda yang untuk disimpan sebenarnya. Duit kertas ni bukanlah untuk disimpan. Duit kertas ni kalau selagi kita tengok, selagi itulah nak belanja itu, nak guna itu ini. Itulah duit kertas. Duit kertas selagi kita tengok, cepat habis. Kalau emas, semakin lama kita tengok, semakin bertambah. That's it. Sebab tu saya sangat-sangat obses mengajar masyarakat untuk menabung dalam bentuk emas. Sebab emas ni, tuan-tuan, semakin tengok, sayang, nak jual, tambah lagi lah, tambah sikit lagi, tambah pula public group buat keluar design-design yang cantik-cantik macam ni, tuan-tuan. Lihat, ini 10 gram design yang terkini public group keluarkan. Sangat cantik, sangat premium, sangat eksklusif. Kalau tuan-tuan nak saya guide tuan-tuan untuk memiliki aset-aset emas macam ni, mudah saja. Masukkan detail kat beg biru. Bawah tu kan ada beg biru kan, ada borang tu. Masukkan detail kat situ sikit. Habis live ni, kejap lagi saya akan guide tuan-tuan macam mana kita boleh mula menabung emas dekat public gold ni. Ada bajet 100 pun dah boleh. Walaupun saya buka topik hari ni, topik 100,000 tuan-tuan. Okey. Pagi ini saja, sebelum saya nak live ni pun dah ada 2 orang yang dah saya guide menabung emas dekat public gold, tuan-tuan. 1 gram RM417 sahaja. Okey, RM417 sahaja. Kalau RM100 pun dah boleh dah. Okey, akan dapat lebih kurang 0.23 gram. Okey. Alright. Saya cakap lah kat saya, mana saya ada bajet 100,000 Tuan SJ nak menabung emas. Okay, so saya buka kat sini, saya tunjukkan kat sini. Okay, 1 gram pun boleh. Kalau ada bajet RM100, ada bajet RM100 pun dah boleh kita miliki aset emas. Ada RM100 dapat 0.23 gram lebih. Okey, RM100 ni siapa-siapa pun sebenarnya boleh. Gaji minimum kita pun dah 1,700. Kalau nak ada kewangan yang sihat, at least 10% kita simpan 170. Tapi sekarang RM100 saja. Bukan 10% tu, itu sekitar 5-6% saja. Macam mana sekalipun gaji kita cukup ke tak cukup, kena menabung. Kalau kita tak menabung, tuan-tuan dan puan, kita akan mencipta masalah yang kedua. Kita akan mencipta hutang. Saya tak nak tuan-tuan puan ada hutang. Sebab tu saya sampaikan ilmu ni, tuan-tuan puan, untuk kita semua ada tabungan. At least bila kita ada tabungan, kita tak, if anything happen, kita tak mencipta hutang. Saya tak nak kita bekerja bertahun-tahun, yang kita kumpul bukanlah harta, aset yang kita kumpul adalah hutang. Sebab tu kita kena ada tabungan. Bila ada tabungan, insya-Allah kita boleh bina harta. Macam tu. Okey.